Sebenarnya topik penuaan ni kan, anda tak perlu tunggu anda tua baru nak bincangkan tau. Ini fakta ya, sebab walaupun anda umur belasan tahun, 20-an, 30-an dan seterusnya, anda boleh mula fikirkan bahan-bahan yang perlu dipakai untuk memastikan penuaan boleh diperlahankan. Isu kita dengan penuaan ni bukan apa. Kita okey je dengan penuaan, tapi kita tak nak penuaan sebelum sampai waktunya. Maksudnya, tak naklah umur tu 15 tahun tapi muka, keadaan kulit, tekstur kulit nampak macam umur 50 tahun. Nak ke? Tak nak kan? Saya nampak geleng-geleng kepala. Tak nak kan? Jadi, topik penuaan mustahak untuk dibincangkan seawal yang mungkin. Jadi dalam video kali ini kita bincang tentang bahan-bahan yang bantu perlahankan penuaan. Penuaan ni kan dia ada dua punca tau. Satu tu kita panggil intrinsic. Itu bukan nama movie terbaru ya. Intrinsic aging bermakna penuaan yang disebabkan oleh faktor dalaman yang semua orang akan lalui dan tidak boleh elakkan. Ya, disebabkan badan kita tua lah ya. So, faktor penuaan ini yang paling jelas biasanya kita akan nampak dari sudut contoh satunya kitaran sel kulit kita. So, kitaran sel kulit kita disebabkan faktor penuaan, dia memang akan makin lama makin perlahan. Satu lagi adalah kita tengok struktur kulit kan. Orang yang lebih tua ni biasanya kulitnya berkedut, berkerut, tak anjal. So, itu faktor dalaman juga disebabkan oleh pengurangan satu bahan yang popular iaitu collagen ya. Collagen ni kan masa umur belasan tahun, awal 20-an memang collagen tu banyak sangat. So disebabkan faktor dalaman dan kita tak boleh menghentikannya. Pada umur kita makin tua, sekitar umur macam saya ni lah kan, yang tinggal collagen yang ada tu mungkin 30%, 40%, paling tinggi pun 40% lah daripada yang asal. Ya, kalau kita jaga memang kita boleh perlahankan, tapi kita tetap tak boleh halang dia daripada berkurangan. So itu faktor intrinsik disebabkan oleh benda yang berlaku semula jadi dalam tubuh kita yang kita tidak ada daya upaya untuk menghalangnya atau menghentikannya. Faktor penuaan yang kedua adalah ekstrinsik, iaitu faktor penuaan yang disebabkan oleh simptom-simptom ataupun faktor luaran. Contoh, sinar UVA, sinar UVB, habuk, debu, asap. Ini semua adalah faktor luaran. Faktor luaran ni bergantung. Ada orang mengalaminya dengan banyak kerana kawasan kerjanya mungkin, tempat di mana dia tinggal, ada dekat kawasan yang mendedahkan dia kepada faktor luaran ini. Ada orang duduk dekat pergunungan kan ya, minum air daripada embun daripada syurga yang boleh dibeli di Shopee kan? Ataupun mungkin mereka yang mana tak terdedah dengan sinar UV sangat sebab kawasannya tak mempunyai pendedahan ataupun pekerjaannya tak menyebabkan dia terdedah secara direct kepada sinar UV. Jadi extrinsic aging ataupun faktor luaran yang menyebabkan aging ni kurang berlaku pada dia, maka dia pun kuranglah ataupun perlahanlah mengalami penuaan. Sebab tu kan ini menjawab kepada persoalan sesetengah orang yang akan tanya, kenapa umur dia macam tu tapi dia nampak macam muda daripada umur dia, ataupun kenapa umur dia muda lagi, kenapa dia macam tu, nampak tua. Inilah menjawab dia. Ada dua sebab ya, intrinsic and also extrinsic. Boleh atau tidak penuaan dicegah atau diperlahankan? Jawapan dia boleh, dengan menggunakan bahan-bahan tertentu secara konsisten. Di dalam skincare kita boleh mencegah berlakunya penuaan sebelum usia ataupun memperlahankan penuaan. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ini selalunya mempunyai sifat menghalang ataupun kita panggil melindungi kulit daripada bahaya sinar UV sebagai contohnya, ataupun bila dipakai dia menggalakkan penghasilan kolagen, mempercepatkan kitaran sel kulit. Sebenarnya bahan-bahan ni senang didapati dan kalau kita pakai dengan konsisten daripada awal, masa muda lah maksudnya, maka kita akan nampak manfaatnya 10 years, 20 years down the road ya. Tidak ada jalan singkat ya. Dan saya dapati berdasarkan pengalaman saya sendiri kerana saya bermula awal dan saya mengenali mereka yang seusia dengan saya yang tidak bermula awal. Kami mempunyai struktur kulit, kecerahan kulit,
masalah kulit, saya kurang masalah lah, yang sangat berbeza. So keanjalan pun berbeza, dari sudut kesegaran wajah pun berbeza. Pendek katanya, ada yang amalkan awal tu lebih cantik lah, macam tu lah nak cakap dia. Itulah ya. Faham-faham lah gitu. Tetapi jangan tunggu tua. Itu saya maksudkan, jangan tunggu bila rasa macam dah sangat matang baru nak mulakan ikhtiar memakai produk yang mengandungi bahan untuk memperlahankan penuaan. Actually, anti-aging produk anti penuaan ni bukan sekadar yang ada label anti penuaan. Kita kena kenal bahan-bahannya. So, kita bincang apakah bahan-bahannya. Bahan yang bagus untuk memperlahankan penuaan, or we call it anti-aging product, adalah satu, vitamin C dan vitamin E. Dua bahan ini adalah bahan yang bersifat antioksidan. Antioksidan adalah bahan yang boleh menghalang, menghentikan radikal bebas. Radikal bebas ni macam mana kita dapat? Itu extrinsic tadi. Itulah dia kita dapat tu faktor-faktor luaran. Sinar UV, cahaya matahari berlebihan, asap, debu dan seumpamanya menghasilkan atau memberikan radikal bebas yang boleh menyerang kulit kita dan boleh merosakkan kulit kita. Jadi, memakai vitamin C dan vitamin E dalam produk penjagaan kulit anda setiap hari secara konsisten membantu memastikan penuaan diperlahankan. Bahan kedua, hyaluronic acid. Sebenarnya badan kita sendiri boleh menghasilkan hyaluronic acid, tapi disebabkan intrinsic aging, faktor penuaan dalaman, maka hyaluronic acid yang dihasilkan oleh badan semakin lama, semakin tua, semakin sedikit berkurang. Jadi senang saja, tak menjadi masalah, kita boleh guna produk yang mempunyai hyaluronic acid. Kalau kita pakai hyaluronic acid, kulit kita ni mudah kelihatan anjal ya. Water content atau kandungan air di dalam kulit kita akan dipertahankan, dibanyakkan dan dipertahankan. Itu sangat bagus sebab kulit kita ni memang memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Kalau kita pakai hyaluronic acid, kita juga dapat mengelakkan dehydration, kekeringan, kulit jadi cantik ya, kulit macam plum-plum gitu. And I should tell you that hyaluronic acid ni perlu dipakai juga setiap hari, dan bagusnya dia boleh disuai padankan, digabungkan dengan banyak jenis bahan tanpa menyebabkan berlaku kesan negatif pada kulit. You should use HA. Bahan ketiga berguna sekiranya anda mula nampak kulit anda ada macam garis-garis halus kat tepi mata ni, dekat garis-garis macam senyuman ni. Kita tak boleh hilangkan garis senyuman tu, tapi kita boleh reducekan lekukan-lekukan yang mana tak cantik dekat muka kita. Kita boleh guna bahan yang bernama peptide. Peptide ni adalah rantaian protein sebenarnya yang boleh diletakkan di dalam produk. Kalau kita nampak produk tu ada peptide, kita pakai, dia akan membantu kulit kita menghasilkan collagen. Kita tahu fungsi collagen tadi, menganjalkan kulit. Vitamin C dengan vitamin E pun boleh buat benda yang sama juga, menggalakkan penghasilan collagen. But imagine if you can combine all these ingredient together, memang cantik kulit sebab collagen dihasilkan and kulit akan nampak plump-plump, pong-pong gitu. That is what we want tahu. Dan garis-garis halus tadi boleh dihilangkan ataupun bahasa lebih betul dia dipudarkan. Bahan keempat, yang ini setengah popular sekarang dan saya yakin dia sangat berguna untuk membantu kulit memperlahankan penuaan, iaitu retinol. Orang putih panggil retinol. Retinol. Retinol ni dia boleh meningkatkan ketebalan kulit, jadi dengan itu kulit kita tak nampak macam berlekuk-lekuk, tekstur kulit jadi cantik. Dia akan juga mempercepatkan kitaran sel kulit dan membantu kulit menghasilkan lebih banyak collagen ya. Retinol kalau untuk orang kulit berminyak, dia boleh kurangkan minyak ya, dia boleh bantu macam ada efek exfoliation pada sel kulit mati kita. So kulit akan kelihatan clear. So if you are interested to get that kind of impact, hyperpigmentation pun retinol boleh bantu juga. So if you love that kind of effect, retinol mesti dimasukkan di dalam rutin anda. I strongly suggest. Bahan kelima adalah coenzyme Q10. Coenzyme Q10 ni macam hyaluronic acid, dia semula jadi ada dalam kulit kita, tapi makin lama makin tua dia berkurangan. Jadi bila dia berkurangan, sebab dia ni ada fungsi yang bagus untuk membantu penghasilan collagen dengan elastin. So when coenzyme Q10 berkurangan, so collagen dengan elastin pun merosot. So bila kita pakai produk yang ada coenzyme Q10,
kita supply back that kind of ingredient supaya kulit kita boleh hasilkan collagen dan juga elastin. Collagen adalah yang plump your skin. Elastin adalah yang bounce your skin. Bounce ni macam kalau kita tolak dia patah balik asal. Kalau kita cocok kulit tu naik balik asal. Itu adalah elastin punya kerja. Dua-dua kita perlu collagen and elastin. So bahan yang membantu adalah coenzyme Q10. Semua bahan yang saya sebutkan tadi sepatutnya anda includekan, masukkan ke dalam rutin penjagaan kulit anda ya, dengan konsisten. Tak kisahlah umur baru 15 tahun, 16, 17, 18, 19, 20 awal-awal tu kan, ataupun dah masuk ke umur matang, bila ada kesedaran untuk bantu kulit untuk jadi sehat, gebu, lembut dan cantik semula, bahan-bahan yang saya sebutkan tadi sangat membantu. We cannot stop aging, that is the fact. But we can use all those ingredients to reduce the sign of aging, and that is also a fact. So, kongsikan dengan saya bahan-bahan mana yang anda telah mula gunakan tanpa sengaja walaupun tak tahu bahan tu anti-aging sifat dia. Di dalam ruang komen saya nak tahu. So, I wish you good luck. Janganlah tua cepat sangat ya. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.